Kita nak turun 26 hari bulan ini. Antara sebabnya, pertama, bahawa kerajaan yang ada hari ini, bahawa Anwar Ibrahim hari ini dia jadi Perdana Menteri bukan kerana kita undi dia. Dia jadi Perdana Menteri bukan sebab dia menang pilihan raya. Betul tak? Dia tak menang pilihan raya, tuan-tuan. Begitu banyaknya pemohonan Rafizi, begitu banyaknya pemohonan Anwar, pemimpin DAP, pemimpin PKR, pemimpin Pakatan Harapan. Pakatan Harapan tidak menang pilihan raya yang pas. Mereka hanya ada 82 kursi. Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri hasil kepada penipuan, manipulasi dan juga pengkhianatan. Pengkhianatan siapa? Penipuan siapa? Orang badan Datuk Zahid Hamidi. Sebab apa? Sebab pada 21 hari bulan November 2022, Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan tidak dapat cukup sokongan untuk menjadi kerajaan dan menjadi Perdana Menteri. Hanya 82. Pada 21 hari bulan November 2022 yang dapat cukup sokongan untuk membentuk kerajaan dan menjadi Perdana Menteri adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin dan perikatan. Itu kebenaran. Sebab itu pada hari 21 hari bulan, Anwar dan Zahid walaupun ada 112 ahli parlimen tak boleh bentuk kerajaan. Cuma hari kedua ada satu surat dikeluarkan oleh Zahid kepada Yang di-Pertuan Agong. Dalam surat itu ada butiran palsu mengatakan bahawa 30 orang ahli parlimen Barisan Nasional telah menyokong Anwar Ibrahim. Bohong. Sebab apa kita tahu bohong? Sebab selepas hari pertama 21 hari bulan, Zahid tahu ada orang bagi SD kepada Tan Sri Muhyiddin. Dia minta ahli-ahli parlimen ini tarik balik SD. Dan malam itu sebenarnya keputusan Dewan Tertinggi Barisan Nasional adalah mereka tarik semua sokongan, baik daripada Anwar, baik kepada Anwar, baik kepada Tan Sri Muhyiddin. Mereka kekal berkecuali. Tapi tanpa mereka sedari ada satu surat Zahid bagi kepada Yang di-Pertuan Agong. Dalamnya berbohong mengatakan bahawa ada 30 ahli parlimen telah menyokong Anwar Ibrahim dan ada SD menyokong Anwar Ibrahim. Ini bohong. Sebab itu pada 23 hari bulan timbul kemarahan di kalangan ahli-ahli parti komponen Barisan Nasional. Sebab apa? Bocor cerita surat ni. Malam tu ada perbincangan, ada meeting. Ditanya kepada Zahid Hamidi, dia tak mengaku sampai ditunjukkan surat, salinan surat kepada Yang di-Pertuan Agong. Besok MIC buat kenyataan, MCA buat kenyataan, menyatakan bahawa kandungan surat itu tidak tepat. Tuan-tuan, hari ini Anwar sombong. Dia kata Perdana Menteri ini nak naikkan, nak jadi Perdana Menteri kerana ada proses demokrasi. Tuan-tuan, demokrasi apakah kalau kata dia jadi Perdana Menteri dengan penipuan? Zahid tipu Yang di-Pertuan Agong, tipu ahli-ahli UMNO. Siapa ingat Bang Maslan cakap Zahid telah bersumpah dengan nama Allah, wallahi wa billahi wa tallahi, takkan memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim, takkan bersama dengan DAP. Akhirnya sumpah ini dilanggar begitu saja. Tuan-tuan, sebab itu Anwar jadi Perdana Menteri. Orang-orang yang mengundi PN, kita undi PN sebab kita nak pemimpin PN, betul.
MKT UMNO bermesyuarat pilih Pakatan Harapan, pilih Anwar, seorang bekas banduan rasuah salah guna kuasa, penjara 6 tahun, bekas banduan kesalahan jenayah datang lewat ke sekolah, penjara 5 tahun, dan masih ada satu kes dengan Yusof Tayyub. Jaga-jaga leher masing-masing anak muda. Maksudnya 23 hari bulan itu MKT buat keputusan untuk pilih untuk angkat Anwar. Di negeri Perak lebih teruk lagi. Wabi Syahra ni 21 hari bulan telah memilih DAP, 21 hari bulan telah memilih Pakatan Harapan untuk bentuk kerajaan sebelum MKT UMNO putuskan untuk memilih Pakatan Harapan. Tahu bersama, inilah dua menteri besar yang jadi menteri besar dan jadi kerajaan atas ihsan DAP dan Pakatan Harapan, dan mereka buat keputusan lebih awal daripada keputusan ataupun yang mereka kata titah cadangan daripada tuanku untuk kerajaan perpaduan. Nampak? Tuan-tuan, Perdana Menteri hari ini naik sebab penipuan. Perdana Menteri hari ini naik sebab pengkhianatan pengundi Barisan Nasional dan juga undi Pakatan Harapan. Orang yang undi Pakatan Harapan, kalaulah dia tahu bahawa kalau dia undi Pakatan Harapan dia akan dapat Zahid akan dapat DNA, Zahid akan dapat jadi TPM, Zahid tidak dipenjarakan. Tuan-tuan, agak orang Pakatan Harapan nak undi tak Pakatan Harapan? Tanah. Tuan-tuan, orang Barisan Nasional pula, orang UMNO, kalaulah dia tahu dengan mengundi Barisan Nasional dia dapat seorang Perdana Menteri bekas banduan penjenayah salah guna kuasa, bekas banduan penjenayah liwat yang masih ada satu kes lagi di mahkamah, serangan seksual ke atas seorang lelaki, dan dapat DAP dulu dalam kerajaan. Tuan-tuan rasa orang UMNO, orang Barisan Nasional nak undi ke Barisan Nasional? Tak. Mereka malu. Orang malu kerana PM dia bekas banduan. Ada kes lagi serangan seksual ke atas orang lelaki. Orang Pakatan Harapan pun malu sebab TPM dia orang kena tuduh 47 kes, 40 pertuduhan, prima facie kes rasuah salah guna kuasa, pengubahan wang haram dan pecah amanah. Malu. Tapi kerajaan ini dibentuk atas buangan. Sebab itu permulaannya sudah dengan penipuan. Tidak termasuk sebelum ini mereka menjadikan macam-macam janji palsu kepada kawan-kawan tuan-tuan yang mengundi Pakatan Harapan. Hari ini menang, esok turun harga minyak satu negara. Turun tak? Hari ini menang, kita minum teh tak ada gula dengan TNB. Turun kan tarif elektrik. Turun tak? Naik lagi. Lagi naik ada. Hari ini menang, kita bagi pendirian penduma. PT-PTN kita hapuskan. Hapuskan tak? Tak hapus. Hari ini menang, tol kita bagi percuma. Kita hapuskan tol. Percuma tak? Tol raya pun kita kena bayar separuh. Betul? Daripada bulan Januari tahun 2023, tuan-tuan tengok harga barang dah mula naik. Kita bagi tahu, tapi apa menteri-menteri mereka cakap? Menteri mereka cakap tak ada aduan, ingat tak? Menteri mereka cakap tak ada bukti, maka mereka biarkan. Masuk bulan 4, kalau tuan-tuan masih ingat,
Kita bagi amaran, beras dah mula nak hilang ni, ada krisis. Bila kita kata pada mereka tak, dia nafikan, tak mungkin kita ada bekalan beras yang cukup. Bulan 4 dia bagi tahu bulan 6 kita akan tarik subsidi elektrik daripada T20. Tuan-tuan ingat tak, bulan 4 tahun 2023 bil dekat rumah kita dah naik 2 kali ganda, 3 kali ganda. Ingat tak? Padahal zaman waktu kita memerintah, zaman waktu Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, zaman Datuk Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, zaman Perikatan Nasional menjadi kerajaan, pada bulan September tahun 2022 harga aram batu adalah paling tinggi dalam dunia, 420 USD per tan, paling tinggi. Saya duduk dalam mesyuarat yang sama dengan Tan Sri Nuh, saya duduk dalam mesyuarat yang sama dengan Tan Sri Anwar Musa, saya duduk dalam mesyuarat yang sama dengan Datuk Seri Takiuddin. Mereka lawan, mereka tak benarkan tarif elektrik dinaikkan, mereka tak benarkan subsidi elektrik dinaikkan, mereka tak benarkan surcharge elektrik dikenakan atas pengguna dan juga sektor komersial. Tapi bulan 4 waktu tuan-tuan mengalami bil elektrik yang naik mencanak 2 kali ganda, 3 kali ganda, ketika itu sebenarnya harga aram batu dah turun lebih 55%. Daripada 430 USD per tan, bulan 4 tu sebenarnya dah tinggal 119 USD per tan. Tapi adakah kerajaan Anwar Ibrahim ni yang janji kepada kita nak minum teh tak ada gula dengan CEO TNB menurunkan tarif elektrik? Tak. Bulan 6 dia janji tarik daripada T20, bulan 4 tuan-tuan semua jadi T20, di elektrik semua naik kan? Itulah Anwar. Dan sampai bulan Julai baru ni naik lagi tarif elektrik 13%. Tuan-tuan, ini Malaysia naik 13%. Jiran kita Singapura turun tarif elektrik. Jauh mana Malaysia dengan Singapura? Seberang tambah dia. Harga aram batu sama. Harga minyak, kita ada minyak, dia tak ada minyak. Gas, kita ada gas, dia tak ada gas. Tapi Singapura boleh turunkan harga minyak, harga elektrik, tarif elektrik. Kenapa kita pula di Malaysia bawa Anwar Ibrahim, bawa Pakatan Harapan naikkan tarif elektrik? Nampak? Tuan-tuan, beras hilang. Bila beras tempatan hilang, harga naik lebih kurang 14 ringgit kan? Lebih kurang. Kita anggarkan lebih kurang ada berapa juta ke paket beras penggunaan dalam 1 tahun. Bila beras tempatan hilang, kita kena beli beras import, harganya lebih mahal. Beza harga import dengan harga beras tempatan. Dengan kapet beras yang dekat 1 juta, tak salah saya ada berapa juta jumlah yang diambil oleh kata-kata beras daripada poket kita lebih kurang dalam 2 bilion. Banyak. Dulu mereka tuduh Datuk Seri Najib ambil 2.6 bilion 1MDB. Ini kata-kata beras ambil daripada kita 2 bilion. Tapi kita masih biarkan Anwar dan kata-kata beras ini berlomba. Tuan-tuan, kita dah bagi 2,5 tahun lebih. Keadaan bukan makin elok, betul? Keadaan makin teruk. Harga barang makin naik, kos harga makin naik, diesel naik. Saya di Genggiri masa pilihan raya kecil itu, saya tanya orang, dia bawa
bahan tanaman daripada Negeri ke Pulau Pinang dan juga ke Kuala Lumpur. Sebulan dia pakai 3,000 liter. Kenaikan diesel ketika itu RM1.20. Maksudnya apa? Kenaikan kos sebanyak RM3,600. Kerajaan bagi berapa? 200 $3,600, $3,400. 3,400 itu siapa bayar? Kita, betul? Pengguna. Dia kata tak beri kesan kepada rakyat. Kesan. Lepas naik tarif elektrik, naik pula RON negatif, naik pula cukai. Dalam macam-macam cukai dia kenakan. SST naikkan kadar, luaskan pula skop. Dulu tuan-tuan, logistik tak pernah kena ada cukai. Logistik kosong SST, logistik kosong GST. Sekarang tuan-tuan, daripada kapal dah kena 30% cukai. Masuk ke pelabuhan, simpan dalam stok, kena SST dulu, GST, SST kosong. Lalu naik transport, kena lagi SST 6%. Dulu kosong, sekarang 6%, naik 6%. Bohong atau tak bohong kalau dia kata tak ada kesan kepada rakyat? Bohong atau tak bohong? Bohong. 2,5 tahun kita kena bohong. Tuan-tuan nak benarkan lagi tak? Nak benar lagi kan tak? Benar. Sebab itu kita kena berada di dataran mereka 26 hari. Tuan-tuan, kenapa lagi? Tadi Ketua Pemuda Ustaz Mustahil bagi 100 sebab. Kalau kita sebut 100 sebab, mau sampai subuh. Sebab kedua tuan-tuan, tuan-tuan tengok ekonomi kita, tuan-tuan tengok perniagaan kita. Tuan-tuan yang sama umur lebih kurang macam saya, sepanjang pengetahuan dan pengalaman tuan-tuan, di bawah Perdana-Perdana Menteri yang sebelum-sebelum ini, di bawah kerajaan-kerajaan yang sebelum ini, tuan-tuan rasa ekonomi kita sekarang ni makin elok ke makin teruk? Makin teruk kan? Macam mana kita rasa? Sebab kita tengok duit dalam poket kita, betul? Kita tengok duit dalam poket kita, kita beli barang, kita tengok pula harga mahal, betul? Kena cukai lagi. Dan tuan-tuan tengok sekeliling tuan-tuan, bahkan Datuk saya tak tahu begitu teruk sekali. Hari ini baru first time saya dengar daripada Datuk Azhar, bagan Datuk yang wakil rakyatnya timbalan Perdana Menteri, yang wakil rakyatnya dah duduk dekat sini 7 penggal, dekat 32 tahun 32 tahun. Kalau kita biasa anak dah 5 ya, anak, kalau anak umur 32 tahun, anak dah ada 5, anak dia dah ada 5. Saya baru tahu hospital pun tak ada timbalan Perdana Menteri, wakil rakyat 7 penggal. Nak pergi hospital kena pergi sampai ke Kelantan. Sini ada klinik kesihatan ya. Ada 5, tapi tak ada hospital lagi. Hospital swasta pun tak ada. Kat mana hospital swasta ada? Teluk Intan juga. Ada 2 bandar, 3 pekan, tapi bandar tak serupa bandar, pekan tak serupa pekan. Saya tanya tadi dengan Ustaz Mustahil, banjir tak? Dia kata air termenung ada. Ada kan? Ada. Lepas tu tak ada solution dia? Adalah. Kata nak buat jabatan banjir kan? Tapi ambil tanah orang kampung dah, orang kampung marah pula. Saya tadi nak menyampaikan ke rumah Datuk Azhar, marah saya pada yang bawa kereta tu. Internet tak ada. Saya ni tengah berjawab dengan wartawan, internet tak ada, tak boleh hantar, takut nanti berita yang keluar separuh kan. Internet tak ada. Ini kawasan timbalan Perdana Menteri.
Ini kawasan wakil rakyat Barisan Nasional UMNO 7 penggek 32 tahun. Tuan-tuan, takkan nak simpan lagi. Harga barang tak turun, kita nak turun, Anwar turun. Badan Datuk tak ada infrastruktur, kita nak buat apa? Itu semua saya turun. Hampir dah hari itu 348 undi je kan, hampir. Tuan-tuan, keadaan dalam negara kita bila dia keluar saja luar negara, dia sebut apa? Ada potensi pelaburan bilion-bilion tapi dia balik ya. Standby lah. Dia duduk dekat TV tu akan cakap kita tambah cukai, tarik subsidi bilion-bilion. Betul? Tuan-tuan, ini kerajaan yang zalim. Anwar Ibrahim kalau Dr. Mahathir nak kata sebab apa kita dah tak boleh bagi dia lebih daripada masa ni, tak boleh bagi lebih daripada 3 tahun. Sebab apa? Sebab Anwar Ibrahim tak pandai urus, tak pandai tabir negara ini. Betul? Betul tak? Dia pergi luar negara, dia boros duit lebih banyak daripada Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib keluar negara 44 juta 5 tahun. Anwar keluar negara setahun 44 juta, 5 kali ganda lebih boros daripada Datuk Seri Najib. Keluar negara nak bawa pelaburan bilion-bilion, sampai di Malaysia tarik subsidi bilion-bilion. Tuan-tuan, dia kata dia nak kurangkan, dia telah berjaya kurangkan hutang 20 bilion. Tuan-tuan percaya ke? Anak dia orang percaya. Dia pandai kira ke tak pandai kira? Dia bukan kurangkan hutang. Hutang kita pelan naik. Makin banyak daripada tahun 2022. Daripada 1 bilion, 1 trilion, hutang kita sekarang dah naik dekat 1,3 trilion. Tak tahu berapa banyak kosong lah, 9 lebih kurang lah, 1,3 trilion. Hutang banyak, ekonomi tak bagus, perniagaan tak bagus. Boleh tengok data retail zaman Tan Sri Muhyiddin, data perniagaan runcit zaman Perikatan Nasional jauh lebih tinggi berbanding dengan data runcit sekarang. Sebab tuan-tuan perasan tak banyak kedai tutup? Antaranya sebab ini. Data tak menipu. Tuan-tuan tengok data retail zaman pandemik, zaman PKP, zaman sepatutnya ekonomi tertutup, tapi retailnya lebih banyak berbanding sekarang. Itu mencerminkan apa? Mencerminkan ekonomi kita tak bagus. Baru diturun OPR lambat. Saya dah buat kenyataan itu patut turun OPR tahun lepas, sebelum bulan Ogos lagi. Tahun ni baru turun. Sebab apa? Sebab Anwar Ibrahim, kerajaan hari ini bila kita tanya kenapa tak turunkan OPR, kan ada jawapan dari dulu apa? Itu kata tanda bank negara kan? Dia tak boleh buat keputusan. Dia tak hands on. Dia tak macam Tan Sri Muhyiddin hands on, faham ekonomi. Dia tak macam Perdana Menteri sebelum ini, Datuk Seri Najib Tun Dr. Mahathir, yang faham ekonomi. Sebab itu bila dia buat keputusan lambat, ekonomi dah mulai merosot tahun lepas, tahun ni baru dia nak ambil tindakan lambat. Tapi itu membuktikan apa? Ekonomi kita tengah teruk. Tarif, kalau tuan-tuan tengok, ingat lagi, Trump umum hari ni tarif Malaysia naik 24%. Berapa hari selepas tu baru kita ada meeting di Dewan Rakyat Sidang. Thailand buat tak sampai seminggu, Vietnam buat tak sampai seminggu. Perdana Menteri kita dan raya, jamuan raya, makan lemak, makan ketupat, makan rimpit, dan dia nyanyi-nyanyi dalam majlis raya. Nampak video dia nyanyi-nyanyi dalam majlis raya. Sebulan lepas tu baru ada sidang khas pasal tarikh. Hantar pula orang berunding turun. Dia berunding
Ini naik tu ikut. Sebab itu kita kata kerajaan ini 2,5 tahun dah lah membohong rakyat. Tak pandai mentadbir pula tu. Tuan-tuan nak kekalkan lagi ke? Tak boleh. Zaman Perikatan Nasional ni tuan-tuan ingat lagi tak? Sebulan lepas Tan Sri Muhyiddin angkat sumpah, tak sampai sebulan, ada pakej rancangan prihatin untuk rakyat, untuk ekonomi, termasuklah untuk semua wakil rakyat bagi sama rata. Sebab apa? Sebab kita jaga rakyat. Kita tahu ketika itu ada krisis. Tan Sri Muhyiddin hari-hari tengok data. Menteri-menteri kita hari-hari tengok data. Menteri kita hari-hari buat announcement dekat TV, bagi tahu pada rakyat tentang keselamatan, bagi tahu pada rakyat tentang apa langkah-langkah yang perlu diambil. Perdana Menteri kita keluar TV, tunggu. Satu, tunggu sebab doanya. Kedua, sebab kita tahu Perdana Menteri keluar mesti ada tambahan bantuan ke. Yang Perdana Menteri ni tunggu ni, tak ada tu. Tunggu dia keluar, buka mulut pun tutup mulut pun. Lepas tu pengumumannya menyakitkan hati. Tarik subsidi, naikkan cukai. Tuan-tuan tunggu, tak ada. Mana ada orang tunggu? Nak bagi setahun lagi? Nak bagi tahun lagi? Tuan-tuan nak bagi setahun lagi pada Perdana Menteri macam ni? Tak nak buat apa? Menyusahkan rakyat. Zaman pandemik itu kita lagi okey. Dulu dia tuduh semua Perdana Menteri lah rasuah, betul? Semua. Tapi zaman yang dia tuduh Perdana Menteri rasuah itu kita tak tahu macam hari ni, betul? Dia konon halang rasuah, konon banterai rasuah, orang nombor 2 tu. Macam mana orang nak percaya? Ketiga, sebab apa kita kena turun juga tuan-tuan? Sebab pelantikan dia kita tidak boleh percaya. Baru-baru ni bocor surat Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Bocor surat. Tak tahulah betul ke tak betul, tapi menurut surat itu, menurut kandungan minit mesyuarat yang bocor tu, nampak campur tangan Perdana Menteri dalam beberapa perkara. Disebutkan nama peguam negara yang lepas yang terlibat dengan isu sorok titah addendum, yang terlibat dalam isu beri mohon DANA kepada Datuk Zahid, yang ada isu integriti, nak ubah kes, nak ubah hakim, yang ada isu integriti sebab ada isu kelaikan. Integriti satu hal, kelaikan tak cukup. Dan dalam Suruhanjaya itu ada rupanya daripada 9 orang, 5 orang melantikan Perdana Menteri. Masalahnya apa? Surat tu bocor menunjukkan ada sesuatu yang tak kena dalam Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Masalahnya apa? Masalahnya perkara itu berlaku sebab Perdana Menteri kita ada masalah. Dia ada masalah apa? Dia ada masalah Yusof Tayo, kan? Jadi bila dia ada masalah itu, dia mohon immunity. Logik tak? Orang yang tak bersalah lawanlah, betul? Ini orang yang minta immunity. Ini apa cerita ni? Awal-awal ada salah. Awal-awal Yusof Rauter ni bukan orang yang macam Zahid Hamidi. Yusof Rauter ni bukan orang macam Tan Sri Muhyiddin. Yusof Rauter ni anak muda biasa. Dia bukan ada parti politik. Dulu dia ikut Anwar, dia perah Hasan Anwar, dia tulis ucapan untuk Anwar dulu. Sekarang dia tak ada apa-apa. Tapi kenapa sampai dia nak buat
laporan polis, kenapa sampai dia nak bawa kes Perdana Menteri ke mahkamah, dia dianiaya sebegitu rupa. Ini orang biasa. Ini bukan macam kes Azizan dulu yang dikaitkan dengan konspirasi konon Dato' Mahathir. Kononnya lah. Tapi kalau ikut baca penghakiman penuh hakim, memang betul lah benda itu berlaku. Ini bukan macam kes Saiful Bukhari yang dikaitkan dengan Datuk Seri Najib. Kononnya ada konspirasi, walaupun bukti-bukti saintifik, bukti-bukti forensik, kenyataan-kenyataan pakar menunjukkan kejadian itu berlaku. Ini Yusof Rawta yang tak ada kaitan dengan pemimpin-pemimpin lain yang menjadi musuh Anwar. Hanya kaitannya adalah dengan Anwar sebagai penulis ucapan dan pegawai Anwar. Kenapa sampai ada pistol, ada dadah dalam kereta dia? Tuan-tuan tak pelik? Pelik. Dan inilah orang yang menjadi Perdana Menteri yang mempunyai penglibatan dalam pelantikan hakim-hakim. Bocor pula yang nak diangkat peguam negara yang dulu yang terlibat dengan macam-macam kontroversi. Tuan-tuan boleh percaya tak kalau kata ini berlaku dalam negara kita? Udahlah Perdana Menterinya bekas bantuan, bukan bekas bantuan biasa, bekas bantuan salah guna kuasa. Hari ini kes yang lebih kurang sama masuk dalam institusi kehakiman, bocor minit masyarakat itu, maka seluruh institusi kehakiman orang jadi syakwasangka. Ini belum cerita lagi Rafizi cakap apa masa pilihan raya itu, kita menang, kita pergi Putrajaya, kita cari Azam Baki je. Apa jadi kat Azam Baki? Sambung pelantikan dia duduk dalam SPRM tak boleh diyakini rakyat. Peguam negara terlibat dengan sonok titah, terlibat dengan derhaka titah yang dipertanakan, terlibat dengan beri DNA kepada Zahid. Macam mana kita nak percaya? Tuan-tuan, hari ini boleh berlaku pada Yusof Rawta, hari ini boleh berlaku pada Tan Sri Muhyiddin. Tuan-tuan, kalau kata eksekutif tak ada pemilihan kuasa antara mahkamah dengan eksekutif, tuan-tuan rasa satu hari nanti Yusof Rawta yang anak biasa, anak muda biasa ni, suatu hari ini tak akan terjadikah kepada saudara mara kita, anak-anak kita? Boleh terjadi. Tuan-tuan nak biarkan lagi ataupun nak suruh anak turun? Tuan-tuan, kedaulatan dan keselamatan negara kita kena pertahankan. Sebab apa? Sebab kita rakyat Malaysia yang patriotik. Di bawah kerajaan hari ini, tuan-tuan tengok, kedaulatan negara dan juga keselamatan negara diremehkan. Isu penjualan saham MASP yang menguasai, yang menguruskan aset-aset strategi negara, boleh senang-senang saham itu dijual kepada entiti syarikat Blackrock, syarikat yang terlibat dengan pembunuhan zalim rakyat Palestin, syarikat yang terlibat dengan pembinaan senjata-senjata yang membunuh dan memusnahkan bumi Gaza dan Palestin. Ini syarikat yang sebelah kakinya, anak syarikatnya membeli saham-saham MASP yang mengawal 800 terbang lebih kurang 30 dalam negara kita. Tuan-tuan setuju ke? Tak setuju. Sebab apa? Sebab ada isu kedaulatan negara. Sebab apa? Sebab ada isu keselamatan negara. Tuan-tuan, Ambalat, bila dia pergi Ambalat, boleh pula buat joint venture dengan kerajaan Indonesia. Tuan-tuan, Ambalat ini kepunyaan kita atau kepunyaan bersama? Kita. Masih dibicarakan, belum selesai kesnya. Kalau tuan-tuan kata ini kita boleh ambil hasilnya sama-sama, tidakkah tuan-tuan bagi tahu sebenarnya Ambalat itu milik kita bersama? Betul? Betul tak?
Ini baru Ambalat, baru lapangan terbang, masih belum ada cerita pelabuhan. Hari itu tak dapat beli sebab harga yang saya minta mahal. Tapi tak bermaksud selepas ini belok, akan cuba lagi. Tuan-tuan nak bagi ke perintah setahun lagi. Sebab itu tuan-tuan, hari ini kalau kita tidak bersetuju dengan kerajaan ini, kalau kita tak nak bersubahat dengan kerajaan dan Perdana Menteri yang naik dengan cara penipuan, kalau kita tak nak bersubahat dan bersekongkol dengan Perdana Menteri dan kerajaan yang dasar-dasarnya membebankan kerajaan, yang membebankan rakyat, yang membebankan perniagaan, yang membebankan peniaga, kalau kita tak nak kedaulatan undang-undang dan keselamatan negara kita diragui, ada masalah, terancam di masa depan, kalau kita tak nak terhakisnya institusi yang berkaitan dengan undang-undang dan kehakiman, sebab mungkin satu hari nanti bukan orang lain jadi mangsa, tapi kita sendiri. Tuan-tuan, kalau kita tak nak, kita nak buat apa dengan Anwar ini? Turunkan Anwar. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan, ada satu kisah yang diceritakan, mungkin kisah teladan, mungkin kisah untuk peringatan kita. Kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dengan api unggun besar oleh Raja Namrud. Ketika itu ramai haiwan, awal lain lagi, haiwan lagi, maka setua lagi. Ketika itu ada semut-semut kecil yang bawa air, junjung gelembung-gelembung air, bawa untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Nampaklah semuanya oleh gagak-gagak. Maka berkatalah gagak-gagak kepada semut-semut ini, tak guna kamu bawa air tu. Tak mungkin dengan badan yang sekecil kamu, tak mungkin dengan jumlah air yang kamu bawa ini boleh memadamkan api yang sedang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi tuan-tuan ingat apa kata semut? Apa jawapan semut kepada gagak? Dia kata dia tahu setakat air yang dia bawa ini tidak mungkin boleh menghapuskan api yang sedang marah dan membakar Nabi Ibrahim. Tapi yang penting Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya, tahu di mana aku berada. Tuan-tuan, di hadapan saya adalah semut-semut yang kecil itu. Kita tahu 26 hari bulan ini suara kita mungkin kecil kalau kita bersorangan. Kita tahu suara kita tidak boleh memadamkan keangkuhan Perdana Menteri hari ini. Kita tahu suara kita mungkin tidak boleh mengalahkan institusi-institusi kerajaan yang telah dipengaruhi, dikuasai oleh penguasa yang zalim ini. Tapi tuan-tuan, ingat kata semut tadi. Bukan soal kita bawa air, bukan soal kita berdaya memadamkan itu, tapi soal tuan-tuan, waktu rakyat dizalimi, tuan-tuan, waktu ekonomi kita rosak, waktu keuangan kita rosak, waktu sempadan dan keselamatan negara kita dirobek-robek, waktu rakyat dicukai dengan betul zalim, tuan-tuan ada di mana? Itu soalnya. Tuan-tuan mahu bersama Nabi Ibrahim atau turun ke dalam Ibrahim? Turun betul. Maka kita kena pergi ramai-ramai ke dataran merdeka 26 hari bulan ini. Bagan Datuk sebab ada hutang, Tambun sebab ada hutang. Sebab apa? Dua perosak yang paling besar berasal daripada pilihan orang yang mengundi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di sini. Maka ustaz tak cukup 12.
Bahkan Datuk dan Tambun atas kesalahan yang dibuat. Kesalahan yang kurang. Maka orang-orang Datuk, kita kena datang beramai-ramai 18, boleh? Boleh tak? Alhamdulillah. Orang larut, wabi jangan ingat lepas. Wabi pergi lompat himpunan bersih. Satu himpunan bersih dendanya 12. 4 himpunan bersih 18. Orang larut kena pergi kurang-kurang 18. Datuk Seri Hamzah tambah lagi bajet. Saya nak ambil kesempatan hari ini nak mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan juga penghargaan kepada 50,000 orang penonton kita yang sedang live hari ini. Tahniah dan terima kasih. Tuan-tuan, jangan hanya 60 dah. 60,000 dah. Sekejap dah tadi 60,000. Tahniah. Tuan-tuan, jangan hanya kita berada di kampung masing-masing 26 hari bulan ini. Tuan-tuan, jangan hanya kita tengok live 26 hari bulan ini. Tuan-tuan, depan tu ada lagi baju hitam. Kita beli baju hitam. Kalau dulu boleh turun lebih daripada 100,000. Kali ini tuan-tuan, ingat cerita semut-semut kecil tadi. Kita turun lebih daripada 100,000. Kita turun